Aduh, penat betul hari ni. Tak tahulah kenapa pula tiba-tiba penat. Banyak kerja nak siapkan sana sini. Kenapa tu, Man? Tak tahulah cikgu. Hari ni rasa macam penat sangat. Penat. Tak tahu kenapa. Dah makan ke belum? Rasanya belum makan cikgu. Belum makan, sebab tu tak ada tenaga. Oh, betul juga cikgu. Kita kena makan untuk ambil tenaga. Ambil tenaga. Sebab pasal tenaga, hari ni kita nak belajar tentang sumber tenaga utama dunia. Sumber tenaga? Sumber tenaga. Nak tahu ke tak? Saya nak tahulah cikgu sumber tenaga tu. Kita pergi makan dulu, tambah tenaga badan. Jom kita pergi makan cikgu. Jom. Jom. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya, Aiman Sufian Azman. Apa khabar murid-murid sekalian? Harap semua dalam keadaan baik-baik dan sihat-sihat sejahtera. Dan pada hari ini, kita nak mempelajari satu mata pelajaran yang cukup menarik, iaitu mata pelajaran Geografi tingkatan 5. Tapi, siapa guru yang akan bersama dengan kita ya? Jom kita saksikan profil guru kita. Baiklah, pada hari ini kita bersama dengan juru bahasa isyarat kita iaitu Cikgu Norziana Yov. Apa khabar Cikgu? Okey, terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Dan guru yang akan mengajar kita pada hari ini adalah Cikgu Muhammad Khairun Fitri Ahmad. Apa khabar Cikgu? Baik, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Tengok muka Cikgu betul-betul ceria pada hari ini. Alhamdulillah. Aiman sihat? Saya pun sihat Cikgu. Sebab tadi baru lepas makan tadi Cikgu. Dah makan, dah ada tenaga. Dah ada tenaga. Kita boleh belajar hari ni kan? Okey, baik Cikgu. Sebenarnya tadi Cikgu, apa kaitannya kita punya gimmick dengan mata pelajaran kita pada hari ini Cikgu? Tadi gimmick tentang pengambilan tenaga untuk badan kita. Tapi untuk topik kita pada hari ini adalah berkaitan dengan sumber tenaga yang kita gunakan dalam kehidupan kita seharian. Seharian ni, selain daripada untuk badan kita, kita gunakan sumber tenaga yang lain untuk meneruskan kehidupan kita. Sama ada kita nak bekerja, nak belajar kan, terutama murid-murid di rumah kan, nak belajar. Ada kaitan dengan topik yang kita akan belajar. Baik Cikgu, jadi kita pun dah semangat dah makan dah tadi kan. Okey, baik. Jadi kepada murid-murid sekalian, jom sama-sama kita bersama dengan guru kita pada hari ini untuk meneruskan kelas kita Geografi tingkatan 5. Baik, dipersilakan Cikgu. Okey, boleh saya teruskan? Silakan. Okey, ini adalah topik kita yang akan kita pelajari pada hari ini, iaitu kesan penerokaan dan pengurusan sumber tenaga. Okey, ini topik yang akan kita belajar dan kita akan kupas satu persatu. Kita belajar secara santai, yang penting kita dapat sesuatu. Betul Cikgu. Pada hari ini untuk bekalan kehidupan kita seharian pada hari ini dan pada masa-masa akan datang. Okey. Jadi sebelum kita pergi pada yang lebih lanjut, kita tengok dulu standard pembelajaran, apa yang akan murid-murid pelajari pada hari ini, iaitu yang pertama adalah menghuraikan kesan penerokaan sumber tenaga terhadap alam sekitar. Apakah kesan bila kita teroka ni sumber tenaga ni kepada alam sekitar kita. Penting alam sekitar kita ni, murid-murid rumah dan Aiman, kita kena jaga dia dengan sebaik mungkin. Yang kedua adalah menghuraikan kepentingan pengurusan sumber tenaga terhadap alam sekitar. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita belajar sikit-sikit santai-santai hari ini. Kita ada 3 perkara saja. Dan terakhir adalah membahaskan usaha pengurusan sumber tenaga di dunia. Apa usaha-usaha yang dijalankan oleh pihak-pihak tertentu untuk memastikan sumber tenaga di dunia ni kekal dan boleh kita gunakan untuk kehidupan kita setiap hari dan pada masa akan datang. Itu objektif kita untuk kita belajar pada hari ini. Untuk kita capai hari ini Cikgu. Kita capai hari ini. Okey. Kita faham sama-sama dan kita dapat manfaatkan apa yang kita faham. Itu yang penting. Kita faham dan kita manfaatkan. Faham saja tak guna juga kan. Kita kena manfaatkan apa yang kita faham dan kita sebarkan kepada orang lain supaya ilmu ni kekal
boleh dikongsi bersama. Baik cikgu. Boleh kita mulakan cikgu? Okey, pengenalan kepada pengurusan sumber tenaga kan. Kenapa kita perlu uruskan sumber tenaga dengan baik? Okey, pengurusan sumber tenaga merujuk kepada usaha menguruskan sumber tenaga tidak boleh baharu. Dia ada perkataan tidak boleh baharu ni. Okey, dan sumber tenaga boleh baharu. Okey, secara terancang. Saya yakin Aiman mungkin tertanya-tanya lah. Apa sumber tenaga tidak boleh baharu ni? Oh, saya pun tak tahulah cikgu. Memang tak tahu, murid-murid di rumah pun ada yang dah tahu dan mungkin ada yang tak tahu. Kita bagi tahu. Oh, okey, supaya baik cikgu. semua orang tahulah. Aiman tahu, murid-murid di rumah pun tahu kan. Okey, sumber tenaga tidak boleh baharu ni maksudnya sumber tenaga yang kita gunakan itu akan habis kita gunakan. Sebagai contohlah, Aiman bekerja naik motosikal atau ke kereta. Naik kereta kan. Contoh saya bagi contoh dekat Aiman ataupun murid-murid pergi sekolah naik kenderaan kereta. Okey, kita isi petrol dalam kenderaan kita. Cukup satu masa kita terpaksa isi semula petrol tersebut kerana petrol tu dah habis digunakan untuk menghidupkan kenderaan. Itu dipanggil sumber tenaga tidak boleh baharu, dia habis. Habis begitu sahaja, dia tak boleh diperbaharui dah. Dan sumber tenaga boleh baharu, dia takkan habis. Sebagai contoh, cahaya matahari. Oh. Dia akan kekal, akan ada, dia tidak habis. Okey, yang kedua, contoh yang lain adalah air. Kan kita minum air, pernah tak berlaku bekalan air di dunia ni tak ada dah semuanya. Oh, tak pernah pula tak pernah cikgu. berlaku kan. Sebab air ini adalah sumber tenaga boleh baharu, dia dalam kitaran semula jadi. Ya. Kita minum, kita buang, akan pergi ke satu tempat, diproses secara semula jadi, turunnya hujan, sampai ke mula-semula pada kita air yang dah diproses dan kita minum. Begitulah, itu yang dipanggil sumber tenaga boleh baharu. Okey, baik cikgu. Ini yang paling penting yang kita nak tahu cikgu tapi kita itulah bila cikgu kata takut pula kita bila mana sumber ni dah mula tak ada cikgu Mula tak ada. Jadi Bila kita tak uruskan sumber tenaga dengan baik, akan sampai satu masa nanti akan wujud sumber tenaga ni yang tak boleh baharu tadi akan habis, hilang. Aduh. Kita nak guna macam mana tak ada tenaga. Macam tadi kan kita tak ada tenaga badan, kita rasa macam penat. Sebab apa? Kita tak makan. Okey. Sebab makanan adalah sumber tenaga untuk badan kita. Aiman dan adik-adik di rumah, murid-murid rumah cuba boleh fikir-fikirkan kita jana-jana pemikiran kita, apakah akan berlaku sekiranya sumber makanan tadi tak ada. Alamak. Macam mana kita nak hidup? Kuruslah saya cikgu. Kuruslah kan. Kuruslah kita. Okey. Tapi kalau sumber tenaga yang kita guna sebagai contoh yang saya sebut tadi kan, macam petrol tadi, dah tak ada dah. Maka tiada gunalah kenderaan-kenderaan yang banyak tadi. Fungsi dia dah tak ada dah. Sebab nak menggerakkan kenderaan tadi, kena guna tak ada petrol. sumber tenaga. Maknanya kena naik basikal balik lah. Naik basikal balik atau berjalan kaki lah untuk kesihatan. Dah sumber makanan tak ada, jalan kaki pula. Baik. Makin kurus. Okey. Dan selepasnya itu cikgu adalah... kita nak cerita pasal kesan pula cikgu Yes. Tapi boleh kita rehat sekejap cikgu? Boleh. Sebab tadi saya lupa minum air. Lupa minum air. Dah makan tapi tak minum air. Lupa minum air. Jom kita minum Baik, air. adik-adik sekalian, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM.